Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saiful Mualim. Saya sudah berada lebih kurang 28 tahun dalam traditional business di bidang korporat dan juga di dalam network marketing. Dan sesiapa yang menghadapi masalah untuk growkan network ataupun untuk membesarkan rangkaian ataupun menghadapi masalah untuk istiqomah dan untuk konsisten dalam the business network marketing, bolehlah dapatkan konsultansi daripada kami di NetPro dan juga daripada saya sendiri, insyaAllah. Jadi pada hari ini saya akan berkongsi 5 kunci utama bagaimana kita nak berjaya dalam network marketing. Seperti Robert Kiyosaki bercakap, orang yang kaya mereka tidak bekerja untuk wang ataupun untuk duit, tapi sebenarnya mereka membuatkan duit itu bekerja untuk mereka. Jadi network marketing adalah satu pilihan yang tepat sekali. Tetapi perlu saya nyatakan, kunci yang pertama yang saya pilih kali ini adalah dari segi mindset, pemikiran kita. Kerana apa? Ramai orang gagal dalam network marketing kerana mereka tidak mempunyai mindset yang betul, ya. Dan saya ada beberapa mindset yang penting untuk saya ketengahkan di sini. Yang pertama, selalunya mereka ini tidak ada mindset untuk berubah. Apapun benda yang kita buat dalam dunia ini, kita harus berubah daripada apa yang kita buat. Kerana apa orang tidak mau berubah? Kerana ini tabi'i manusia. Manusia tidak suka berubah daripada keadaan yang mereka alami, ya. Kerana mereka takut untuk mengambil risiko dan mereka juga takut untuk membuat decision. Dan itu adalah satu keadaan yang tidak baik untuk orang yang berjaya, kerana orang yang berjaya selalu ambil risiko, calculated risk, dan mereka juga selalu membuat decision, ya. Dan penting untuk kita berubah, kerana kalau kita tidak berubah maka kita dapat melakukan aktiviti yang sepatutnya kita lakukan. Itu yang pertama. Mindset yang kedua adalah managing perception. Sebab apa? Bila kita masuk dalam network marketing, pandangan orang ramai terhadap network marketing adalah sedikit rendah. Jadi kita punya self esteem ataupun mungkin jati diri kita rasa macam rendah sedikit, itu hanyalah pada peringkat permulaan. Tapi bila kita sudah berjaya dalam network marketing, insya-Allah kita tidak ada lagi mengalami perasaan yang sedemikian rupa. Jadi managing perception tu penting, kerana kita tidak mahu mereka bila masuk dalam network marketing mereka kecewa. Sebab apa? Sebab industri network marketing ini sudah pun dicemari sejak tahun 90-an lagi, di mana banyak pyramid system telah dilakukan, memanipulasikan direct selling dan MLM pada ketika itu, dan hinggalah sekarang ini masyarakat memandang rendah tentang network marketing, ya. Alright. Yang ketiga tentang bagaimana mereka seharusnya mempunyai mindset, iaitu bahawa closing itu adalah satu proses, bukan satu event. Di mana ramai daripada kita menganggap bahawa kita boleh close dalam sesuatu demonstrasi ataupun dalam sesuatu presentation ataupun dalam sesuatu event, tapi bisnes kita sebenarnya bukanlah jual goreng pisang, di mana bila kita promote orang membeli, tetapi bisnes ini memerlukan value, orang memerlukan kepercayaan, belief, barulah mereka akan membeli. Jadi kat sini kita kena percaya bahawa kita mempunyai mindset yang closing ini adalah satu proses, dan nanti saya akan tekankan dalam video-video yang lain bagaimana saya akan explain tentang proses of closing ini, Dan yang ketiga adalah kita kena accept rejection, Saya selalu menekankan bahawa rejection ini adalah normal, Sebab kalau rejection ini tidak ada, sudah tentu semua orang sudah jadi jutawan, kan. Jadi untuk accept rejection ada caranya, dan saya akan explain lebih detail lagi pada siri video yang akan datang. Dan kita harus menerima rejection ni sebagai sesuatu yang kita menerimanya sebagai satu cabaran agar kita boleh convertkan untuk menjadi acceptance, Alright. So itu seterusnya kita haruslah tidak reinvent the wheel. Maknanya kita tidak melakukan bisnes ini dengan cara baru. Kita harus melihat sistem, kita harus melihat leader-leader yang telah pun berjaya dalam bisnes network marketing ini, kerana network marketing ini pada dasarnya adalah about duplication, sebab apa? Sebab in network marketing it doesn't matter
what works, it only matters what duplicate. Itu adalah kata-kata yang selalu kita dapat daripada network marketing ya. Dan dari segi kepuasan dalam kita bisnes dalam network marketing, of course mindset kita kena terima hakikat bahawa kita tidak akan dapat kepuasan masa itu juga. Dia akan mengambil sedikit masa. Jadi mindset kita kena harus kita set kepada delayed apa yang kita panggil sebagai delayed gratification. Maknanya kita harus menerima bahawa kepuasan itu akan datang tidak lama selepas itu ya. So setelah melalui beberapa proses ya. Dan mindset yang seterusnya adalah of course kita kena keluar daripada comfort zone. Tadi related kepada ready for change sebenarnya. Dan saya selalu menekankan kita harus keluar daripada kotak satu. Kotak satu kita ada sikap malas, malu, takut, ragu-ragu dan sebagainya. Selagi kita tidak keluar daripada kepompong yang ini, maka kita tidak akan dapat mindset yang betul. Dan seterusnya attitude. Dari segi attitude, saya rangkumkan bahawa jika kita mempunyai attitude yang positif, attitude yang proaktif dan kreatif, insya-Allah kita akan bersedia dalam network marketing ini pada bila-bila masa sahaja. Dan last but not least, mindset yang perlu ada pada setiap network marketing person adalah untuk kita own the business. Maknanya bisnes ini adalah kita punya. Bisnes ini bukan sesiapa punya. Jadi kita tidak selalu mengharapkan upline partner, mengharapkan orang lain untuk membantu kita dalam bisnes, tetapi kita sendiri. Maknanya step up, take charge, dan kita mengambil peluang yang ada ini sebagai bisnes kita dan kita menjaganya dengan begitu baik. Dan itu adalah ciri ataupun kunci yang pertama. Kunci yang kedua adalah kunci yang saya panggil sebagai konsistensi ya, dan juga apa yang saya panggil sebagai momentum. Dua-dua ni interrelated, konsistensi dan momentum. Okay? Untuk kita konsisten, ada beberapa perkara yang perlu kita ambil perhatian. Yang pertama sekali dari segi soft ya, dari segi software dia. Dari segi softwarenya kita harus mempunyai big why. Kerana apa? Bila kita tidak mempunyai big why, maka sukar untuk kita konsisten. Kerana kita tidak ada sebab utama kenapa kita berada dalam bisnes. Jadi untuk ada big why, maka kita perlu ada dream, kita perlu ada mimpi ya. Semua billionaire dalam dunia ini, semua multimillion dalam dunia ini, semua mempunyai impian masing-masing, dan daripada impian itulah mereka membina big why kenapa mereka harus berada dalam bisnes ini. Dan kita semua boleh membina big why walaupun berbeza antara satu dengan yang lain ya. Yang kedua, kita harus bersikap profesional. Maknanya kita kena belajar bagaimana kita nak bersikap profesional sebagai seorang distributor ataupun sebagai seorang ejen di dalam network marketing, di mana kita mengikuti cara-cara dan etika-etika yang profesional seperti berdisiplin, mengikut masa dan sebagainya ya. Dan ini adalah amat penting kerana kalau tidak profesional, kita selalunya bersikap amatur. Bersikap amatur, kita ambil sikap sambil lewa, dan yang selalunya amatur ini adalah mereka selalu ingin mengambil sikap untuk cepat berjaya dan cepat kaya, yang mana ia sukar untuk kita dapati ya. Yang ketiga, kita mesti enthusiastic, kita mesti bersemangat ya. Kita mesti bersemangat, kita mesti happy dalam kerja yang kita lakukan dalam network marketing ini. Kerana apa? Bila kita tidak happy, bila kita tak enthusiastic atau bersemangat, maka orang di sekeliling kita juga tidak akan bersemangat. Sebab this is the power of attraction. Kita dalam business network marketing is about power of attraction. Kalau orang tu attracted dengan kita, maka belief kita akan transfer kepada dia, dan dia pun akan kita boleh membuat closing ketika itu ya. Dan untuk konsisten juga kita perlu maknanya ada target. Tetapi selalu ramai orang mempunyai target, tapi target itu lagging target. Lagging target ini kerana mereka fokus kepada result ataupun hasil saja. Sebenarnya yang paling penting sekali adalah target dari segi leading target. Leading target bermakna target aktiviti kita yang akan menghasilkan hasil ataupun result kita nanti. Dan itu kena penting. Seumpamanya, berapa banyak prospek yang saya harus cari setiap hari, berapa banyak demo yang saya harus buat setiap hari, berapa banyak
umpamanya kan engagement session yang saya harus buat dengan grup saya dan sebagainya. So itu semua adalah leading target yang akan memberi kita konsistensi, dan akhirnya insya-Allah jika benda ini berjalan berterusan, kita akan mendapat momentum. Momentum dasarnya adalah kelajuan, ya, MV, mass time velocity. So maknanya kat sini bila kita konsisten dan kita membina dan kita berterusan dalam kita membuat network marketing, maka kita akan dapat momentum, dan momentum inilah yang akan menjadikan bisnes kita pergi ke arah exponential ataupun multiplication yang kita panggil, ya. Dan itu penting untuk kita ketahui, ya. Dan okey, yang paling penting juga adalah kita harus berterusan belajar. Seperti hari ini umpamanya video yang kita lihat umpamanya akan beri kita sedikit guide dan panduan, dan kita seharusnya terus belajar dengan membaca buku, dengan jumpa kepada mereka yang telah pun berjaya dalam bisnes marketing, jumpa leader-leader, dan juga kita kena cari mentor. Kita kena ada mentor, kita kena ada orang-orang yang dah berjaya, supaya mereka ini akan memberi kita guide, akan memberi kita arah tuju yang betul, dan memberi kita satu benchmark untuk kita pergi ke status yang sama. Dan itu adalah key success factor yang kedua, iaitu konsistensi dan momentum. Kunci nombor 3 yang adalah intipati kepada network marketing ini adalah duplication. Saya telah terangkan pada kunci mindset tadi bahawa duplication adalah key. Okey. Jadi dalam duplication ni ada dua perkara, ya. Yang pertama, satu yang kita mesti duplicate, dan satu yang orang boleh duplicate. Maknanya begini, bila kita inginkan orang lain duplicate apa yang kita buat, maka konsep yang kita gunakan adalah FACES, FACES, di mana F mewakili fun. Maknanya perkara yang kita lakukan tu mestilah fun. Umpamanya kalau kita buat demo tu mestilah berbentuk fun seberapa yang boleh. Kemudian A stand for anywhere. Maknanya kita boleh buat di mana-mana. Kita boleh buat di pejabat, kita boleh buat di bilik guru sekolah umpamanya, kita boleh buat di tepi jalan, kita boleh buat di atas kereta dan sebagainya. Dan C adalah representing cheap. Maknanya kat sini benda tu haruslah economical. Kita tak naklah ada tool yang mahal-mahal, tapi cukup tool yang akan memberi sedikit panduan ataupun information kepada kita punya prospek, bagaimana produk kita atau services kita dapat dilakukan dengan baik. Dan E adalah efficient ataupun excellent, di mana kat sini kita harus pastikan bahawa apa yang kita duplicate itu mestilah efektif, dan bila orang tengok, maknanya ada sebab untuk mereka duplicate. Alright. Dan last but not least, S adalah stand for very simple. Maknanya dia kena simple, dia tak boleh complicated. So umpamanya kalau kita explanation kita mesti simple as possible. Maknanya kita jangan beritahu apa yang tak sepatutnya kita beritahu. Kita beritahu tentang value, benefit daripada kita beritahu tentang feature, ya. Itu adalah tips yang saya boleh bagi. Kemudian dalam duplication ini, kita harus tekankan bahawa kita semua distributor pergi untuk fokus kepada 3R. 3R kat sini maknanya kita look for retail, iaitu sale. Kita look for recruitment, maknanya kita mencari new business leader, new business partner. Dan kita reproduce, maknanya kita ulang ataupun kita repeat, ataupun kita develop more people untuk repeat the same thing. So 3R bermaksud retail, recruit, dan juga kita reproduce, ya. So kerana apa? Kerana kat sini dalam network marketing yang penting sekali adalah kita ada touch, kita ada sentuhan, ya. Sebab bisnes ni bisnes jaga hati, so kena ada sentuhan. Dan juga kita kena ada trust. Trust di sini saya masukkan sebagai kepercayaan, di mana trust ini bukan something yang kita boleh paksa, you kena percaya dengan saya. Tidak, Trust adalah something yang kita earn. Maknanya orang akan percaya pada kita bila mereka melihat kita jujur, kita sincere, kita passionate, dan insya-Allah kita akan dapat that trust, ya. Dan kemudian untuk duplication ini, semua distributor kena menjadi coachable. Saya ingat kata-kata, if you are coachable, you are unstoppable. Maknanya kalau kita ni lah
trainable, coachable, maknanya kita boleh dibina oleh umpamanya upline partner kita, leader-leader kita untuk membuat duplikasi, insya-Allah kita akan berjaya. Tapi kebanyakan daripada kita, mereka kata mereka coachable, tapi sebenarnya mereka hanya duplicate pada perkara yang mereka suka saja. Maknanya duplikasi secara terpilih, dan ini sesuatu yang saya rasa patut kita elakkan, kerana untuk berjaya dengan cepat, untuk berjaya dengan efektif dalam business networking, kita kena membuat duplication 100%. Dan last but not least, dari segi duplication, kita kena sering mencari apakah key success factor, apakah kunci-kunci kejayaan untuk membuat network marketing. Kita kena tahu, dan apakah kunci-kunci kegagalan dalam network marketing, dan kita boleh belajar daripada training, daripada seminar, daripada orang-orang yang telah berjaya dan sebagainya. Dan itu adalah kunci yang ketiga. Kunci yang keempat adalah leadership. Leadership memang tidak dapat dinafikan, dan saya sebagai seorang yang terlibat dalam network marketing, saya menggunakan kemahiran saya dalam kepimpinan dan leadership yang telah saya lakukan dan pelajari semasa saya bekerja di bidang korporat, dan ianya amat efektif sekali, seperti sehinggakan bonus yang kita dapat adalah lebih permanent ataupun lebih berbaloi bila kita mencapai tahap leadership bonus. Kerana itu dipanggil leadership bonus, Dan kita ingat lagi kata-kata daripada John Paul Getty, I would rather earn 1% from 100 people than 100% effort from me. Maknanya kat sini lebih baik kita bekerja membina leader untuk menghasilkan ramai lagi partners, supaya kita dapat membesarkan rangkaian kita, Dan itulah kenapa leadership penting. Dan untuk menjadi leaders yang hebat, seperti yang saya terangkan tadi, kita mempunyai attitude yang betul, iaitu attitude yang selalu positif, selalu proaktif, dan selalu kreatif, So ini attitude yang kita harus ada setiap masa. Dan kemudian kita kena ada belief, kita kena ada belief, kita passionate dengan apa yang kita buat, dan kita mesti ada compelling desire, kita mesti meluap-luap untuk buat benda ni. Bagaimana kita nak mencapai perkara ni? Senang untuk kita cakap, kan? Tetapi untuk mencapai perkara ini, kita kena melakukannya setiap hari. Kita kena disiplin. Bila kita melakukannya setiap hari, insya-Allah kita akan membina apa yang kita panggil experience, pengalaman daripada apa yang kita buat. Lagi banyak pengalaman, lagi bagus. Daripada pengalaman inilah dia akan membina kepercayaan atau belief. Bila kita sudah ada di peringkat belief, barulah akan terhasil aksi ataupun action, dan akhirnya menghasilkan result atau hasil. Itulah yang kita panggil sebagai pyramid of success, dan insya-Allah saya akan terangkan secara detail dalam seminar-seminar saya nanti, Jangan lupa untuk attend Net Pro seminar selepas ini, Kemudian kita mesti continue untuk build leaders, Kita kena continue untuk membina leader, supaya leader ini akan dapat expand the network kita, dan akhirnya akan menyebabkan bisnes kita pergi secara eksponensial. Saya ingat lagi semasa tahun pertama saya membuat network marketing bisnes, saya dapat rasakan bahawa graf saya pergi ke arah eksponensial pada ketika itu. Dan jika ini berlaku, bermakna kita telah melakukan dengan cara yang betul. Jika graf kita landai ataupun linear, maka itu tidaklah sebenar-benarnya yang kita perlukan dalam network marketing, Kemudian dalam kita membina leader, kita harus ada mindset di mana kita harus membina leaders develop leaders. Maknanya setiap leader kena membina lapisan-lapisan leaders, Maknanya leader yang ketiga boleh membina leader yang seterusnya, barulah leader yang pertama dikira boleh membina leader yang lain, So begitulah seterusnya. Dan bila kita berjaya untuk membuat satu tradisi seperti ini, maka bisnes kita akan pergi ke arah eksponensial. Dan ada caranya bagaimana kita nak membina leaders-leaders ni, lapisan-lapisan leaders ni, dan ikuti seterusnya dalam seminar-seminar dan sesi-sesi coaching saya yang saya adakan. Dan last kali adalah kita harus sedar, dan leaders kena mempunyai aspirasi dan inspirasi yang besar, kerana mereka dikelilingi oleh ramai business partner, dan mereka harus sentiasa memberi motivasi
selalu menjadi inspirasi dan aspirasi kepada ramai orang agar network mereka akan terus berkembang. Dan itulah kekuatan dalam network marketing. Jika kita follow ataupun kita ikuti dengan cara yang betul, maka kita akan develop diri kita sebagai seorang yang akan sentiasa berubah ke arah kebaikan. Jati diri kita berubah, personality kita berubah, dan semuanya berubah ke arah kebaikan, ya. Dan last but not least, kunci yang terakhir daripada 5 kunci yang sebutkan tadi adalah event. Event amat penting, ya. Saya selalu dengar daripada leader-leader, bisnes kita akan berkembang ataupun maju mengikut berapa ramainya orang yang kita bawa pergi ke event. Ini adalah kata-kata yang saya ingat sentiasa, dan memang betul. Kerana apa? Bila kita membawa prospek atau kita membawa rakan bisnes kita yang baru ke sesuatu event, especially big event, mereka akan lihat live, ya. Mereka akan melihat dengan sendiri bagaimana leader-leader itu dapat berjaya. Umpamanya ada yang daripada blacklisted company, daripada blacklisted punya status, daripada keadaan yang tidak baik, bankrupt dan sebagainya sebelum itu, daripada satu keluarga yang tidak berada dan sebagainya, dan akhirnya mereka berjaya, dan sudah tentu mereka akan bersemangat. Dan juga mereka juga melihat bagaimana mereka membina bisnes daripada awal, dan juga melihat testimoni kejayaan dalam bidang networking jika kita bawa pergi ke event-event yang besar ini. Okay? Dan bila mereka datang, sudah tentu ini akan membantu kita, membantu business partner kita untuk start the business dan untuk buat bisnes ini secara masif, ya. Sebab apa? Untuk kita membuat bisnes dalam network marketing, paling penting sekali adalah untuk kita masif dari gerakan kita. Maknanya begitu hebat pada peringkat permulaan supaya kita boleh take off the business, ya. Dan bila kita equate dengan cara kapal terbang, kapal terbang hanya akan pergi kepada auto cruise bila sampai kepada altitude yang mereka mahukan, seperti 35,000 kaki daripada paras laut. Dan sebab itu kita perlu membawa mereka supaya mereka faham yang mereka perlu fast dari segi bisnes ini pada peringkat permulaan. Dan kita pula sebagai leaders, sebagai business partners dan sebagainya, sebagai distributors, kita jangan saja menjadi seperti announcer saja. Selalu kita boleh dengar ada seminar, ada event apa-apa, kita just announce saja, kita just forward saja, ya. Dan itu tidak cukup, ya. So kita kena jadi promoter, kita kena promote. Maknanya dalam aktiviti exposure kita pula kepada prospek, umpamanya kita kena nyatakan di situ sambil kita forward tentang event yang akan ada itu. Kita kena tulis secara simple kenapa mereka harus berada di dalam event itu, ya. Dan insyaAllah jika kita sendiri promote, ya, dengan satu bahasa yang ringkas, padat dan tepat, mereka akan join kita pada event ini. Selalunya bila kita forward, mereka tak nampak. Walaupun event itu grand, umpamanya, kan, dengan leader-leader yang hebat, kerana mereka tak nampak. So mereka nampak ini hanya satu event yang mungkin hanya akan membuang masa, ya. Jadi kita kena make sure, ya, bahawa mereka akan datang supaya ramai orang daripada grup kita akan datang, maka akan besarlah bisnes kita nanti, ya. Dan last but not least, kita mesti create event. Event di sini kita bermula dengan event-event yang kecil. Event seperti small coaching, training, event seperti preview dan sebagainya, kerana di sinilah kita dapat melatih ramai daripada bisnes kita untuk mengambil bahagian, umpamanya sebagai MC, umpamanya sebagai seorang yang buat persediaan dan sebagainya. Dan ini adalah latihan yang bagus. Kalau jika sekiranya kita tidak membuat banyak event, maka sukar untuk kita membuat latihan kepada bakal-bakal leader kita yang akan kita ketengahkan. Jadi sambil kita membawa orang pergi ke event, kita juga create event, menghasilkan banyak event. Kita bermula daripada kecil hinggalah kepada event-event yang besar seperti seminar dan sebagainya. Dan itulah saja video saya pada kali ini. 5 kunci kejayaan dalam network marketing. Mesti mempunyai right mindset, mesti konsisten, dan juga mesti ada momentum. Kemudian mesti pastikan kita membuat duplication, kita mesti ada leadership yang mantap, dan akhirnya event adalah key ataupun kunci kejayaan untuk membesarkan network kita. Sekian dari saya. Sila subscribe, like
dan juga share kepada semua rakan-rakan kita. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.